Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita belajar pembiasan cahaya. Jadi cikgu tunjukkan beberapa contoh pembiasan cahaya yang selalu kita lihat dalam kehidupan seharian. Bagaimana cahaya dibengkokkan bila masuk ke medium yang lain. Okey, ini juga sama macam fenomena kita lihat kaki kita lebih pendek dalam air. Bagaimana kolam kelihatan lebih cetek. Tiba-tiba kamu boleh nampak shilling yang tadinya tak nampak. Pembiasan cahaya ialah fenomena di mana arah cahaya berubah apabila bergerak melalui dua bahan yang berlainan ketumbatan optik. Ini disebabkan kelajuan cahaya berubah semasa ia merambat dari satu medium ke medium yang lain. Ketumbatan optik tak sama dengan ketumbatan yang kita kira menggunakan jisim perisi padu tu. Sebab memanglah ketumbatan minyak lebih rendah daripada air. Sebab kalau kita campurkan dia, minyak akan terapung di atas, air di bawah. Tetapi ketumbatan optik minyak sebenarnya lebih tinggi dari ketumbatan optik air. Mengapa cahaya boleh terbias? Ini kerana cahaya mengalami perubahan laju semasa ia melalui satu medium ke medium yang lain. Cahaya bergerak perlahan dalam kaca berbanding dalam udara. Bila cahaya bergerak dari udara ke kaca, kelajuannya berkurangan dan sinar cahaya itu bengkok. Mari kita perkenalan dengan rajah pembiasan cahaya. Sinar tuju ialah sinar yang ditujukan ke sempadan permukaan bongkah kaca. Sinar biasan pula ialah sinar cahaya yang dibiaskan apabila bergerak melalui kaca. Garis normal ialah garisan bayangan yang dilukis dengan sudut 90 darjah terhadap sempadan medium. Sini sudutnya 90. Jadi sempadan medium, ini dia. Garisan yang memisahkan dua medium yang berlainan ketumbatan. Sudut tuju pula. Sudut antara garis normal dengan sinar tuju. Manakala sudut biasan ialah sudut antara garis normal dengan sinar biasan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena faham dulu apa itu indeks biasan. Setiap medium yang cahaya boleh lalu, dia mempunyai indeks biasan yang tersendiri. Nilai indeks biasan ialah nilai bernombor yang mana formulanya ialah laju cahaya di dalam vacuum dibahagi dengan laju cahaya dalam medium. Mari kita lihat perbandingan indeks biasan bagi beberapa medium. Berdasarkan nombor ini, semakin ke bawah, indeks biasan semakin besar nilainya. Dan kalau kita bandingkan, indeks biasan yang paling rendah ialah indeks biasan udara, iaitu nilainya 1. Diikuti oleh minyak zaitun, perspek, kaca dan intan mempunyai indeks biasan yang paling besar, iaitu 2.42. Bila kita dah faham tentang indeks biasan, barulah kita boleh masuk kepada hukum Snell, iaitu hukum yang mengaitkan indeks biasan dan juga sudut tuju serta sudut biasan bagi satu medium. N1 ialah indeks biasan bagi medium yang pertama. Kita akan darabkannya dengan sin sudut tuju. Dan nilai itu sepatutnya sama dengan N2, iaitu indeks biasan bagi medium yang kedua, didarabkan dengan sin sudut biasan. Dan kalaulah medium pertama itu ialah udara, di mana nilai N-nya ialah 1, maka automatik formula bagi medium yang berikutnya ini, indeks biasan medium yang berikutnya ini adalah N sama dengan sin I bahagi sin R. Dengan syarat, medium pertama ialah udara. Kalau medium pertama bukan udara, maknanya N1 ni mesti ada nilai dia yang tersendiri. Jadi kita kena guna formula ini. Dalam tajuk ini ada satu eksperimen wajib yang kita perlu buat, iaitu eksperimen untuk menentukan indeks biasan sebongkah kaca ni. Jadi untuk hari ini cikgu bawakan kamu eksperimen yang dijalankan oleh cikgu Fisha. Kita sama-sama saksikan dan cuba fahamkan. Baiklah, langkah seterusnya apabila kita telah tetapkan sinar tuju sudutnya pada 40 darjah, langkah seterusnya kita perlu hidupkan kotak sinar. Di sini kita perlu adjust supaya sinar ini betul-betul mengikut garisan yang telah kita lukis. Okey, pastikan titik pada garis normal ni betul-betul lintasan sinar cahaya itu lalu. Okey, kemudian bila dah macam ni kita nampak sebelum kita letak bongkah kaca dia lurus. Okey, sekarang lepas kita letak bongkah kaca, kita perlu lukis sinar biasan. Okey, kita perlukan suasana yang gelap.
Baiklah, langkah seterusnya kita nak tandakan sinar biasan. Okey, biasanya apabila kita hidupkan kotak sinar, kita akan dapati ada dua alur, iaitu alur yang atas dan juga alur yang bawah. Okey, jadi di atas ini, yang kita nampak selari dengan sinar 7 ini salah ini sebab dia daripada atas. Dia tidak, cahaya ini tidak melalui kaca, tapi kita ambil yang bawah. Ini sinar yang ni dia melalui kaca baru dia keluar di sini. Okey, jadi pelajar ingat jangan ambil yang lurus ni, kita kena ambil yang bawah ni. Jadi kita perlu tandakan. Okey, tandakan. Okey, tempat sinar itu keluar, kalau boleh 2, supaya kita boleh buat garisan dengan mudah. Okey, so selepas dah buat tu, apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu sambungkan titik yang kita dah buat tadi ni. Okey, sambungkan. Okey, jadi garisan ini kita namakan dia sinar biasan. Okey, jika sinar 7 tadi menuju, sinar biasannya beginilah. Mesti ada tanda anak panah. Okey, kemudian pada titik tadi ni, okey, kita perlu lukiskan garis normalnya. Ni. Okey. Garis normal. Okey, kita labelkan garis normal Ini ialah garis normal. Okey, kemudian kita perlu sambungkan antara titik ini dengan titik yang di atas. Okey, jadi jika ini sudut 7 dari garis normal kepada sinar biasan, kita panggil dia sudut biasan. Ini ialah sudut biasan. Okey, so langkah seterusnya kita perlu ukur. Okey, yang ni tadi memang kita dah tetapkan 40 darjah. Jadi untuk mengukur sudut biasan, okey, daripada garis normal ni, nilai dia kosong. Okey, kosong, kosong. Okey, sini jadi kita guna yang dalam. Okey, kita lihat berapa? 40 darjah. Okey, kemudian bahagian dalam pula. Macam biasa, daripada sini kosong, daripada garis normal kosong. Okey, sekarang kita dapat 25. Okey, 25 darjah. Okey, so kemudian lagi satu. Sama juga. Okey, daripada sifar, daripada sini consider sebagai sifar pun 25 darjah. Okey, jadi tadi ini ialah udara, ini ialah kaca. Okey, udara semula. Jadi sinar 7 sinar biasan. Okey, so ini yang pertama lah. Okey, kemudian ini sinar 7 dia jadi sinar 7 dan sini jadi sinar biasan. So ini I1, R1, I2, R2. Okey, jadi daripada udara ke kaca, okey, kita dapati apabila cahaya pergi ke kawasan yang lebih tumpat, dia akan mendekati garis normal. Dari 40 sekarang dia jadi 25. Tapi dari yang bahagian lebih tumpat, kaca ke udara, daripada 25 sekarang dia mencapah menjadi 40. Jadi pada ketumpatan yang lebih rendah, okey, cahaya akan menjauhi garis normal. Kita cuba selesaikan latihan formatif 6.1. Rajah 6.16 menunjukkan lintasan cahaya yang merambat dari medium 1 ke medium 2. Soalan A. Tuliskan satu persamaan bagi menghubung kait cahaya yang merambat antara dua medium. Persamaan. Ini persamaan hukum Snell lah ni. Indeks biasan medium 1 darab dengan sin sudut 7-nya iaitu 75 sama dengan indeks biasan medium 2 didarab dengan sin sudut biasan. Untuk soalan B, tentukan indeks biasan bagi medium 2 jika laju cahaya dalam medium 1 ialah 3 kali 10 kuasa 8. Okey, kita boleh gunakan balik persamaan dalam soalan A, tapi kita modify. Okey, untuk soalan B, oleh kerana kita nak indeks biasan bagi medium 2, cikgu letak N2 dekat atas. Indeks biasan medium 2 bahagi dengan indeks biasan medium 1 sama dengan sin 75 darjah bahagi sin 55 darjah. Cikgu akan dapat jawapan. Oleh kerana kita tahu medium 1 adalah cahaya, automatik N1 ni nilainya adalah 1. Jadi setelah cikgu tekan kalkulator, nilainya 1.71. Untuk soalan C, berapakah laju cahaya dalam medium 2? Untuk laju cahaya dalam medium 2, kita gunakan hubungan antara laju dalam medium. Iaitu, indeks biasan bagi medium ialah laju cahaya dalam vacuum dibahagikan dengan laju cahaya dalam medium. Dalam kes ni, dalam medium 2. Yang ini V, ini C, ini V. Oleh kerana cikgu nak nilai laju cahaya dalam medium 2, cikgu panggil dia V2. Jadi, laju cahaya tadi, 3 darab 10 kuasa 8. Cikgu bahagikan dengan nilai indeks biasan. 1.71. Cikgu dapat nilainya 1.75 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Jadi terbukti laju dalam medium 2 lebih perlahan. Sebelum berpisah, tugas kamu untuk PDPR hari ini ialah cikgu nak kamu sediakan laporan eksperimen yang lengkap dengan tulisan tangan untuk eksperimen 6.1 ni. Seterusnya nanti jawab soalan yang ada di bahagian bawah ini. Dan ini merupakan eksperimen yang wajib untuk tahun ini.